Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali sekali lagi dalam sharing session CU Faculty 2.0 Fasa 3 bersama dengan saya Muhammad Fazil Ahmad dan juga kita punya tetamu pada hari ini Dr. Wan Omar Ali Saifuddin. Beliau merupakan salah seorang fellow CEO Faculty Fasa 2 di Huawei International Malaysia Sdn Bhd. Baik, sebelum kita memulakan perbincangan kita bersama dengan Dr. Wan, saya akan menerangkan kepada penonton semua pada petang ini iaitu apakah sebenarnya program CEO Faculty yang diinisiatifkan daripada Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk mereka mengasah bakat pensyarah-pensyarah muda bagi diasuh mereka menjadi pemimpin masa depan kepada universiti awam di Malaysia. Sebenarnya program ini adalah program yang merupakan program rintis dimulakan pada tahun 2017 pada sesi pertama, kemudian sesi kedua pada tahun 2018, seterusnya Dr. Wan adalah sesi ketiga iaitu pada tahun 2019. Program ini akan melahirkan bakal pemimpin universiti di Malaysia dengan cara mereka memilih pensyarah-pensyarah muda yang terbaik daripada keseluruhan universiti, 20 universiti awam di Malaysia termasuk daripada universiti kita, Universiti Sultan Zainal Abidin. Daripada universiti ini sebenarnya kita telah melahirkan dalam 7 orang lebih kurang CEO Faculty Fellowship ini. Mereka bermula daripada tahun 2017 sampai sekarang dan pada tahun 2019 ini kita memiliki 3 orang calon yang mana salah satunya Dr. Wan telah pergi ke Huawei International Malaysia Sdn Bhd. Sebelum kita pergi berbincang ataupun bersama-sama dengan Dr. Wan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pakat kerana menjemput Dr. Wan dan saya sendiri sebagai moderator pada petang ini. Saya pergi terus kepada Dr. Wan untuk bercerita kepada kita latar belakang Dr. Wan, daripada fakulti mana, asal daripada mana. Silakan Dr. Wan. Okey, terima kasih Dr. Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Omar Ali Saifuddin, Wan Ismail. Merupakan pensyarah di Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi Universiti Sultan Zainal Abidin. Sekarang saya berada di Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar sebagai pengetua Kolej Kediaman luar kampus di UNIZA ini. Saya berpendidikan ataupun lebih mesra dikenali sebagai latar belakang pendidikan kita bermula daripada ijazah teknologi pendidikan, Master Teknik Vocational Pendidikan dan yang terakhir dalam bidang PhD saya adalah Engineering Education iaitu pendidikan dalam kejuruteraan, Doktor. Okey. Terima kasih Doktor. Memang orang kata bidang teknologi lah ada sikit-sikit kat situ Kan kemudian PhD dalam bidang Management Engineering macam tu. Engineering Education Management. Okey, Education Management. Baik. Kita lihat memang pemilihan mereka ni bukanlah pemilihan yang kita katakan pemilihan yang kita buat caca-caca marba saja Dr. Wan ya. Sebenarnya kesemua CEO fakulti yang dipilih daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ini mereka mempunyai talent mereka tersendiri. Ya, dan sebab itulah universiti kita memilih mereka untuk mewakili universiti kita ke mana-mana syarikat yang mereka akan di-attachkan ataupun akan mereka buat sangkutan industri di situ. Kita lihat Dr. Wan, kalau berdasarkan pengalaman macam mana proses pemilihan tu yang dilihatkan sebagai kita rasa terlalu ketat untuk memastikan pemilihan calon-calon untuk menyertai program CEO Faculty ni terpilih betul-betul orang yang betul-betul the right person lah yang join program ni. Silakan Dr. Wan. Okey, terima kasih Dr. Fazil. Soalan ini sebenarnya adalah satu soalan yang sangat menarik lah bagi kami, terutamanya CEO circle yang ketiga ni. Mungkin juga Dr. Fazil pun mengalami proses yang sama. Okey, eloklah di sini saya ceritakan dahulu macam mana kita melalui program ni, melalui fasa-fasa yang perlu kami tempuhi.
Okey, di peringkat universiti itu sendiri, contohnya di UNIZA, kita spesifik kita adalah di UNIZA. Di UNIZA itu sendiri kita membuat pemilihan dari kalangan pensyarah-pensyarah muda di bawah umur 40 tahun ke bawah. So that's mean perlu diketahui bahawa program ini adalah untuk pensyarah-pensyarah muda. That's why dia kata pensyarah-pensyarah muda yang dikategorikan bawah 40 tahun. Okey, so filter ataupun tapisan pertama di universiti itu sendiri telah dilakukan based on the fakulti masing-masing, dan pencalonan itu sebenarnya kalau kami sendiri daripada fakulti, contohnya FRIT, Fakulti Rekomen Teknologi dan Teknologi, pencalonan itu telah diberikan oleh dekan kami pada waktu itu, iaitu Profesor Dr. Azizah, yang telah memberi ataupun membuat senarai pendek untuk mewakili fakulti, seterusnya mewakili universiti. So di tahap situ pun dah ada satu tapisan. Kemudian apa yang kami difahamkan apabila berkumpul semua peserta-peserta daripada Universiti Awam Malaysia itu sendiri, ramai yang mengisi ataupun ramai yang membuat permohonan, jumlahnya beratus-ratus yang membuat permohonan untuk menjadi salah seorang peserta. Tetapi dia melalui peringkat-peringkat ataupun fasa yang sangat sebenarnya susahlah juga untuk menghadapi ataupun melalui fasa-fasa tersebut. Antaranya boleh saya ceritakan di sini, iaitu yang pertamanya kita ada apa namanya di Camp Kongkoi. Camp Kongkoi ni kalau batch-batch kami bila sebut berkenaan dengan Camp Kongkoi, ini menjadi satu benda yang sangat menghiburkan, satu benda yang sangat interesting untuk dikongsi, dan mungkin pengalaman itu sangat berhargalah. Kerana di sana kita akan seolah-olah kita diberi latihan, bukan diberi latihan, kita diuji secara fizikal seperti kita menghadiri temuduga ataupun menghadiri latihan untuk PTD. Pegawai Fizikal punya tu ke? Ya, ujian fizikal Dr. Fazil. So di situ kita dinilai dari segi kumpulan, teamwork, grouping kita, macam mana kita involve, macam mana kita melibatkan diri kita, and then kita keluar daripada kepompong kita. So dekat situ kita dapat tengok dan kita dapat lihat di antara kalangan kita siapa yang bertindak ataupun mempunyai posisi sebagai seorang ketua yang nature, ataupun seorang ketua yang dibuat-buat, ataupun apa saja kat situ kita nampak oleh kerana secara fizikal live. Sebab kalau kita dari segi kehidupan manusia pun 30 minit pertama saja manusia itu boleh menjadi watak dia ataupun menjadi watak yang cuba dilakonkan. After 30 minit kita akan berubah watak itu sebenarnya, doktor. So level tu adalah sangat mungkin payah setengah orang, tapi bagi setengah orang dia adalah satu benda yang sangat menarik kerana pengalaman main lumpur. Okey, bagi saya lah, saya daripada kecil sampai ke umur saya sekarang umur 38 tahun memang tidak pernah diajar bermain lumpur. So bagi saya dia sangat menyeronokkan, dan apabila kita, kalau orang Terengganu cakap kame, doktor tahu kame, dia macam uli, okey. Gote macam main keropok tu. Okey, so kita nampak dekat situ fasa-fasa tu, dan sehinggalah berakhirnya Camp Kongkoi disenarai pendekkan lagi untuk menghadiri temuduga. Berapa ramai daripada mula, maksud saya berapa ramai mula-mula sekali dipilih? Kalau tak silap saya hari itu dalam yang dipanggil untuk level pertama tu, maksud saya pemilihan pertama berapa ramai? 270. Okey, kemudian kedua dikurangkan jadi dalam 100. 100. Okey, 100. So dalam lingkungan 80 hingga 100 inilah yang telah berjaya dipanggil ke temuduga. Temuduga ni maksud macam kita perlu menjual diri kita. Menjual dari sudut positif lah, doktor. Kita perlu menjual diri kita, kita kena bagi tahu apa kekuatan yang kita ada. Sebelum kita pergi untuk interview tu pun kita dah diminta oleh Bikim itu sendiri untuk kita menghantar video. 1 minit video untuk menjual atau mempromosikan diri kita. Interview tu dilakukan secara quick interview ke ataupun interview yang panjang? Dia melalui fasa-fasa di mana dia satu slot ataupun satu kumpulan ada 5 orang CEO. Okey, so dibahagikan beberapa kumpulan. So satu sesi tu memakan masa lebih kurang 20 minit untuk kita jual diri kita. Okey. Antara pengalaman yang paling yang tak boleh diingati semasa interview, apa sebenarnya yang Dr. Wan boleh keluarkan balik pengalaman itu? Apa sebenarnya yang tak boleh, pengalaman manis lah, bukan saya kata pengalaman kena marah dengan CEO ke apa ke, tapi pengalaman manis ketika di interview ni, masa level sebelum masuk industri lagi maknanya ketika itu. Okey. Pengalaman saya sebenarnya sejujurnya saya nak masuk program ni daripada awal apabila batch pertama lagi lah, macam Dr. Fazil, saya nampak wow, Dr. Fazil, and then Dr. Razwan. Pada waktu tu saya belum lagi memiliki PhD.
Dan tak kala awal tu saya dah mempunyai cita-cita, dah pasang cita-cita dan berangan suatu hari nanti aku akan jadi salah seorang daripada peserta ni. So apabila saya dipanggil untuk interview, bagi saya adalah satu rahmat dan satu langkah yang okey, siapalah saya untuk dipanggil interview pada peringkat ini. Okey, dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan saya sebenarnya takut apabila semua mostly kandidat pada season ketiga ni adalah kebanyakannya yang grad overseas. Okey. So can you imagine apabila seorang tu grad overseas, dia akan melantunkan atau melontarkan bahasa-bahasa yang indah dalam bahasa Inggeris berbanding kita yang hanya grad Malaysia. So dekat situ pun saya dah mula merasa sedikit, orang kata dari segi motivation, kita dah rasa down. Tapi saya percaya bahawa rezeki tu ada di mana-mana. Okay, so pengalaman ini sangat indah. Tapi ia merupakan apabila orang-orang di sekitar kita ataupun di sekeliling kita pada waktu itu berbahasa Inggeris, kita pun secara automatik speak in English, dan kita pun tak tahu yang kita sebenarnya mampu untuk bercakap bahasa Inggeris secara public dan dalam jangka masa yang panjang sebenarnya, Doktor, interview tu. Okey. Jadi itu pengalaman orang kata pengalaman manis ya, bersama dengan proses interview gitu. Sebab apa yang dalam penonton kita ni juga bukan sahaja daripada pensyarah-pensyarah kita, tetapi kita ada juga pelajar-pelajar kita yang sama-sama menonton siaran secara langsung ini, dan pelajar-pelajar kita boleh ambil apa sahaja yang disampaikan oleh kita punya panel pada petang ni untuk kita jadikan sebagai panduan kepada kita untuk interview kan? Betul, Doktor. Untuk masa hadapan. Baik Doktor, kita pergi kepada peringkat seterusnya untuk perbincangan kita pada petang ni. Saya fikir kita dah selesai dah untuk peringkat permulaan sebelum menyertai program CEO at Faculty di betul-betul di industri yang kita pilih. Bagaimana sebenarnya Doktor pandangan Doktor tentang pemilihan untuk memilih syarikat-syarikat ketika mula untuk untuk proses pemilihan setiap syarikat. Kita dah ada beberapa syarikat yang telah disenaraikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ketika itu. Sekarang ni makin tinggi lagi kan? Tinggi ketika itu. Jadi macam mana pemilihan tu? Adakah doktor dah pick up satu industri ataupun satu syarikat untuk dipilih kepada CEO itu untuk memilih kita join dia punya syarikat dia tu? Okey. Sejujurnya saya memang tak ada mana-mana syarikat, ataupun untuk pengetahuan doktor, sebenarnya saya dulu merupakan seorang guru. Okey, seawal umur ataupun seawal usia 21 tahun saya dah bekerja sebagai seorang kaki tangan kerajaan. So this is a first time bagi saya, adalah pengalaman yang akan saya dapat di industri. Kalau orang bercerita, saya mengajar di fakulti based on the engineering, teknologi, tapi saya tidak ada the real life of the technology and engineering. So kita adalah akademik punya part. So bagi saya ini adalah satu benda yang saya perlu ambil. So dalam kotak pemikiran saya tidak pernah terfikir mana-mana syarikat ataupun company yang saya cuba tembusi ataupun saya cuba jual diri. So saya cuba menjual diri di peringkat interview tu secara sama rata. Okey. Cuma saya mendapat banyak feedback lah, input-input daripada senior kita, senior CEO itu sendiri, program CEO. Syarikat ni macam ni, syarikat ni macam ni, ada kekuatan masing-masing. Dan kita perlu tahu program ini, seperti mana yang Dr. Fazil bagi tahu di awal tadi, program ini semestinya bukan kita dihantar ataupun dipilih oleh syarikat itu berdasarkan kepada kepakaran ataupun ekspertis kita dalam bidang PhD kita. Okey, program CEO ini sendiri adalah program sangkutan ini adalah dia melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin. Okey, pemimpin masa depan. Mungkin tidak sekarang ataupun masa depan kita adalah kita di dalam track untuk menjadi seorang pemimpin bagi universiti masing-masing. So, berbalik kepada soalan Dr. Fazil tadi, tidak ada satu senarai pendek yang saya buat, tetapi kita diarahkan untuk membuat pilihan juga. Pada waktu itu, saya tidak menyenaraikanlah pun sebenarnya mana-mana syarikat, cuma saya berharap saya dipilih. Apabila saya dipilih, maksudnya saya cuba grab sebanyak mungkin pengalaman dan juga pengetahuan daripada syarikat, doktor. Sebab pengalaman ni sangat berharga. Seperti yang saya bagi tahulah, so awal 21 tahun kita dah mula mengajar. Kita memang nothing. Tidak terdedah kepada yang lain. Yes. Kita hanya tahu guru besar, cikgu, anak murid, sekolah, balik sekolah. Itu je saja dunia kita. So industri itu merupakan satu, ataupun company itu, syarikat itu merupakan satu pengalaman sangat baru bagi saya sebagai seorang pendidik ni sebenarnya. Okey. Baik. Okey, dah pilih tapi tak sebut lagi syarikat mana terpilih tu. So macam mana boleh
terpilih kepada syarikat Huawei International Sdn Bhd, Malaysia Sdn Bhd? Okey. Sebenarnya saya terpilih daripada syarikat tu bukan melalui interview. So that's why saya cakap di awal permulaan tu kita perlu hantar resume, CV dan juga video. Okey, dia ada pelbagai cara dia orang membuat penilaian. So dia akan attachkan kita berdasarkan CEO akan tengok kita ataupun BKIM akan structurekan kita berpandukan kepada kita punya video tu. Okey, so alhamdulillah lah saya mendapat Huawei Malaysia, Huawei Teknologi Malaysia Sdn Bhd sebagai tempat untuk saya membuat sangkutan ni bagi program CEO ni, Doktor. Okey, kalau kita lihat Huawei International Malaysia Sdn Bhd ni satu syarikat konglomerat ataupun korporat yang sangat besar. Dan kita tahu telefon pun banyak menggunakan ataupun komputer pun ada menggunakan brand Huawei ni. Memang nama besar. Memang kita rakyat Malaysia pun mula mengenali syarikat ini. Apa yang sebenarnya doktor rasa ialah diletakkan di bawah syarikat yang mempunyai jenama yang unggul di Malaysia. Jadi macam mana perasaan apabila dah join syarikat ini untuk kita nak share ni kepada penonton kita ni, apa perasaan ketika tu dah dapat this Huawei. Okay, so macam mana dia punya tu? Yalah, tak nak open ended question soalan jawab dia tak nak ya saya gembira. Tidak nak kena panjang sikit jawapan dia tu. Okey, sejujurnya doktor, sebenarnya rupanya ramai di kalangan CEO kita ni yang eager ataupun yang memang nak pergi ke Huawei sebenarnya, sehingga kan saya mendapat WhatsApp kawan-kawan dapat WhatsApp, macam mana boleh dapat, dia tertanya-tanya macam mana sebenarnya ada saudara mara ke dalam tu. Saya kata seperti mana saya cakap lah, saya tak ada kenal siapa-siapa dalam industri. Saya mencuba nasib dan saya pun tertanya-tanya kenapa Huawei pilih saya. Saya pun tak tahu kenapa, mungkin di mana yang biasalah kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita tak nampak apa yang ada daripada diri kita. Tuah ayam kata. Ya, betul. Tuah ayam. Ni ayam Belanda, doktor. Okey. Jadi apabila terpilih, saya betul seperti mana bila ada orang WhatsApp saya, ada orang tanya ini, saya kata hebat sangat ke apabila kita terpilih oleh Huawei? Saya bukan nak menidakkan yang Huawei itu hebat, tapi saya merasakan diri saya ni cukup ke, penuh ke syarat untuk menjadi seorang kandidat di Huawei punya syarikat. Tapi saya tak apa. Saya cuba mengambil pengalaman itu, saya cuba ambil cabaran itu untuk ke Huawei juga bersama seorang lagi sahabat saya dari Dr. Syarizal daripada Universiti Malaysia Kelantan. So kami berdua di Huawei merupakan, seperti macam doktor bagi tahu tadi lah, merupakan sebuah syarikat gegasi ataupun multinational yang sangat besar lah, yang menyumbang kepada pembangunan dan juga IT negara kita sendiri sebenarnya. Okey, so takut, seriously memang saya takut sebab majoriti pekerja di sana adalah warga negara Cina daripada tanah besar dan juga Cina daripada Malaysia kita. Okey. So banyak benda yang kita akan belajar dari segi culture, nature, dari segi communication, banyak benda yang kita akan belajar di tempat yang baru, dan bagi saya kita perlu bersedia untuk menjadi seorang pemimpin. Kita perlu bersedia menerima apa sahaja pembaharuan dan kemungkinan yang ada dalam suatu tempat yang kita cuba masuk. Okay, budaya kerja apabila kita kata dah multi-racial, multinational, adakah di sana ada barrier of intercultural communication di situ? Adakah proses komunikasi bersama dengan ini kita cerita tentang staff dulu bersama dengan staff, itu belum lagi dengan CEO maknanya macam mana budaya kerja, adakah budaya kerja itu sama dengan kita di Uniza ataupun budaya kerja tu totally different? Terima kasih, doktor. Soalan yang sangat menarik dan saya pun cuba untuk menceritakan tentang perkara inilah. Maknanya di Huawei ni, apa sesuatu benda yang saya belajar di Huawei ni, dari segi budaya kerja memang jauhlah berbeza. Saya tidak cuba untuk menyatakan yang ini bagus, yang ini tak bagus, tapi saya cuba bagi tahu dari sudut positif apa yang saya ambil di Huawei itu sendiri. Okey, staff dia memang totally, kalau boleh dikatakan daripada tanah besar Cina, dia orang menggunakan bahasa Cina. Dan bahasa Cina tu bahasa apa? Mandarin atau apa? Tak tahu lah. Saya pun tak pasti, doktor. Sebab habis macam mana proses komunikasi tu? Jangan cerita sikit. Di peringkat pekerja level bawahan ataupun biasa, tapi di peringkat yang lebih tinggi, setiap unit ada dia punya manager, ada punya vice president,
So they can talk in English very well. So that's mean kalau sesuatu mesyuarat yang perlukan kaki tangan yang berbahasa Cina semua, dia akan tanya saya, doktor boleh berbahasa Cina? Saya kata tak boleh. So no need to attend this meeting. Okay, so dia cakap macam tu. Okay, and then after this, selepas tu barulah dia akan explain balik pada saya. So dia bukan dari segi komunikasi atau dari segi bahasa. Pada permulaannya kita rasa macam susahlah kita nak buat kerja macam ni. Tapi tak, sebenarnya maklumat tu disampaikan sangat mudah dan sangat cepat kerana culture ataupun budaya kerja mereka sangat bagus dan sangat baik dari segi budaya kerja itu sendiri, doktor. Dia tidak menjadi masalah. Maksudnya walaupun kita mempunyai dua bahasa yang berbeza, tapi still lagi boleh. So medium utama berbahasa di Huawei adalah menggunakan bahasa Inggeris lah sebenarnya. So dengan menggunakan bahasa Inggeris lah kita bercakap, berkomunikasi, kita present. Budaya kerja di Huawei always present. Semua kena present. Jadi tak ada isu lah, maknanya kita ada barrier communication di situ kan. Okey, baik, menarik. Makin lama makin menarik kita nak tahu sebenarnya apa lagi culture di Huawei itu sendiri. Sebab kita nak bagi penonton kita ni trigger, nak tahu apa lagi sebenarnya maklumat-maklumat penting yang mereka boleh dapat daripada sharing moment ni ataupun sharing session ni. Baik, saya nak pergi kepada perhubungan dengan kita panggil kena CEO sendiri. Okey, kalau boleh nanti beritahu siapa nama CEO itu sendiri, sebab kita pun tak tahu. Mungkin sedikit latar belakang beliau ke, kalau macam dapat tahu sedikit kan, kita boleh share dengan kita punya penonton. So doktor, boleh cerita sikit tentang benda tu? Okey. Huawei sekarang sebenarnya CEO baru. Kalau season yang lepas kita di bawah CEO yang lama. So sekarang CEO baru dia seorang yang sangat energetik, Mr. Michael Yuan, memang daripada tanah besar China. Can speak in English very well. Okay, so dia Mr. Michael, kita panggil, kita mesra dengan panggilan Mr. Michael. Okay, Mr. Michael ni dia sangat energetik dan bagi saya dia sangat mempunyai wawasan yang sangat tinggi, dan dia juga seorang pemegang master kalau tak silap saya dalam bidang perakaunan dan perakaunan IT, something like that. Okay, so lebih muda daripada saya. Okay, so kita belajar sesuatu benda daripada orang yang muda dan kita rasakan dia lagi wow. Dia ada wow factor. So that's why lah saya rasa Huawei bukan mudah untuk menjadi CEO sebuah, kita nak handle sebuah syarikat, bukan sahaja syarikat. Hub Malaysia ni dia dipertanggungjawabkan, CEO di Malaysia ni dipertanggungjawabkan untuk menjaga negara-negara ASEAN. Can you imagine betapa besarnya tanggungjawab dia? Negara ASEAN ke negara Asia? Negara-negara ASEAN. Okey, ASEAN lah. Asia, China pun. Okay, so besar tanggungjawab dia untuk dia menjaga CEO lain di bawah pengaruh dia itu sendiri. So bagi saya waktu bilik saya punya meja dengan CEO depan-depan, doktor. Waktu tu macam 2 meter saja. Maknanya kalau CEO buka pintu, orang yang pertama dia akan nampak adalah saya ataupun sebelah dia tu adalah PA dia. PA CEO. So PA macam kita lah sekarang. Okey, ni PA, ini saya, depan ni TV ni adalah CEO. So hari-hari saya akan melihat. Daripada situ kita akan belajar, walaupun kita tak direct, indirectly kita belajar wow. Kita belajar karisma seorang pemimpin. Macam mana dia membawa diri, perwatakan diri sebagai seorang pemimpin. Bagaimana dia mengenakan pakaian, bagaimana dia bercakap dengan orang-orang ataupun pekerja-pekerja bawahan dia. Okey. So banyak benda yang kita belajar kepimpinan. Sebab kepimpinan ni bukan belajar secara teoretikal saja ataupun secara whiteboard ataupun chalk and talk. Kita perlu observe. So that's mean 6 bulan saya berada di Huawei, saya banyak melakukan kalau kita buat research, salah satu part atau observation. So kadang-kadang benda tu kita apply. Apa yang kita belajar dekat akademik kita apply. Kita buat observation and then kita buat conclusion, buat rumusan. Okay, so mana yang elok, yang sesuai suit dengan kita ambil. Macam itulah, doktor. Dia punya kekuatan CEO itu sendiri. Kalau dalam dalam perkataan lah, apa yang kita nak kata, maknanya dia punya leadership dia tu, apa kita nak kata dalam satu perkataan lah, ataupun 2-3 patah perkataan, apa macam contohnya passion, contoh kita. Apa yang Dr. Wan boleh katakan CEO tu sebagai apa? Bagi saya kalau CEO Huawei ni dia vision.
Vision. Sebab Ada vision lah. yes, Okey. visionary dia punya vision. Sebab apa? Kalau boleh saya kongsikan, hari pertama saya berada di Huawei, sekitar jam bila dah buat lawatan semua, diperkenalkan dengan staf bahagia unit ni semua, lebih kurang dalam jam 4 petang. Sebenarnya saya ada buat satu diary. Diary tu mungkin saya akan keluarkan sebuah buku. Very good. Saya mungkin akan jadikan dia sebagai tajuk dia CEO Jadian. CEO Jadian tu saya lah. Nak tulis tulis buku. Okay. Saya dah menulis dah lebih kurang dalam 100 pages. Okey, so kita nak cari publisher lah untuk publish lepas ni. Okey. Tajuk dia saya dah fikir macam CEO Jadian. Dia catchy sikit lah tajuk. Mungkin lah lepas ni. Okay, catchy. Very catchy. Okey, and then around 4 o'clock saya dipanggil. Dua lah, kami dua orang dipanggil bersama dengan saya punya Vice President. Okey. So dipanggil ke dalam bilik dan kali pertama apabila saya bersua muka and then dia bercakap, Mr. Michael bercakap. So saya boleh simpulkan dan saya boleh nyatakan dia adalah seorang yang leader is awesome. Maksudnya berbalik kepada tadi saya cakap vision. Dia seorang leader ni, saya tengok apa yang ada pada dia mempunyai vision. And then dia mempunyai mission dan juga objektif yang sangat jelas. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, bagi saya, apa yang saya lihat, bila kita mempunyai visi, misi dan objektif yang sangat clear, so itu adalah salah satu cara untuk kita deliver apa yang kita nak untuk syarikat kita dengan clear dan jelas. So bagi saya dia adalah sangat awesome lah dan juga dia memberi motivasi kepada kita sebab dalam usia dia yang agak muda sebenarnya baru 35, so dia dah memegang tampuk kepimpinan sebagai seorang yang paling penting di sebuah syarikat gergasi dunia. Okey. So ada sesuatu yang saya pelajari di situlah doktor sebenarnya melalui direct dengan CEO tu. Okey, menarik mempunyai visi dan misi yang jelas. Kita nampak dia punya karismatik kat situ. Kalau kita dah tengok cara beliau dia run the business macam tu, so bagaimana pula dia nak turunkan kepada orang bawah? Ialah kalau kita dah ada visi, kita dah ada misi yang jelas, bagaimana kita nak sampaikan kepada kita punya subordinate kita ni untuk kita punya visi dan misi yang clear itu capai juga kepada bawah tu. Macam mana kalau tengok dia buat macam mana untuk pastikan itu tercapai? Okey, soalan tu menyebabkan bulu roma saya meremang sebab saya mengharapkan doktor bertanyakan soalan tu. Oh, very good. Saya macam boleh baca apa yang doktor fikirkan tu. Ada tafsiran. Okay. So saya suka dengan soalan yang Dr. Fazil suarakan kepada saya. Okey, sebenarnya saya secara hari-hari memang saya berhadapan dengan CEO yang seperti mana saya bagi tahu tadi, and then saya suka guna perkataan delegate kerja ataupun kalau kita belajar sejarah pada suatu masa dulu pecah dan perintah. Oh, okey. Itu dah macam British punya. Yes, pecah dan perintah, tapi bukanlah daripada segi sudut kuku besi, tapi pecah dan perintah yang saya nak cakap ni, divide and rule ni, saya tengok saya diamanahkan, dipertanggungjawabkan di bawah seorang vice president. Selain daripada tu, sebab ada seorang vice president, saya ada di bawah PACD, Public Affairs and Communication Department. Something like kita punya corporate. So that's why lah you need to presentable sebab kita nak pergi jumpa dengan orang-orang penting Malaysia di Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Malaysia. So saya tengok daripada apa maklumat yang disampaikan oleh CEO itu sendiri, disampaikan kepada vice president kami. Vice President untuk saya punya ni perempuan, dan bagi saya dia pun sangat saya sangat mengkagumi karakter yang ada pada seorang Vice President. Boleh tak kalau saya sebut nama dia? Boleh sebab benda yang baik kan. Okey. So bagi saya Madam Rita ni, Rita Irina ni adalah seorang perempuan yang sangat power lah. Iron Lady orang cakap. Dia networking dia sangat bagus. So daripada CEO dia mendapat sebab CEO dah ada vision dan mission dan juga objektif yang jelas, dia turunkan kepada Vice President. So kami di bawah kuasa ataupun di bawah kuasa Vice President ni menerima kerja tu dengan lebih lebih mudah dan terbuka. Kerana sifat-sifat yang ada pada seorang Vice President dan juga CEO itu sendiri sebenarnya, doktor. Oh, okey. Menarik, maknanya dia pecah dan perintah ataupun delegate tu kerja. Yes, delegate. Itu kita panggil apa? Ciri-ciri antara ciri-ciri leadership tu kan. Yes, ada authoritarian, betul. ada yang berbentuk yang tadi tu yang orang kata delegation dan sebagainya. So sangat menarik, maknanya Dr. Wan belajar di sana bagaimana cara dia delegatekan kerja, tidak daripada kita sahaja yang buat. Ada orang dia memang
dia tak percaya kepada orang. Dia seorang je pandai buat. Saya boleh tambah sikit. Sila. Menarik benda. Saya bagi respon. Sebenarnya itulah satu benda yang saya nak respon hari ini berhubungan dengan delegate. Dulu kalau saya buat kerja, sorry tu silap, saya jenis sangat sukar dan sangat susah untuk mencari, macam doktor cakap, mencari orang lain buat kerja. Saya sendiri yang buat, saya settlekan. Perfectionist ke? Dia lebih kurang macam itulah sebenarnya. Okay. Daripada sekolah dulu pun memang orang akan kategorikan saya perfectionist. Okay, so apabila saya berada di Huawei, satu benda yang saya boleh bawa sekarang daripada Huawei bawa balik ke Uniza, delegate. Kita perlu mempercayai orang-orang di bawah kita. Kita perlu mempercayai student-student kita. Jangan terlalu argue, jangan terlalu betul ke awak ni. Jangan mempersoalkan orang lain. Okay, so delegate itulah saya belajar di sana. So dulu waktu kita bekerja, saya sendirilah, saya bekerja tidak mampu untuk merealisasikan delegate itu sendiri. Saya terbeban. Okay. So apabila saya dapat the power of the delegate, saya balik ke Uniza, baru sekarang saya nampak. Bukan kita delegate tu maksudnya kita melepas tangan, doktor. Kita jangan salah faham. Sebab apa yang saya belajar daripada Madam Rita itu sendiri, dia delegate, pecah dan perintah, bagi kuasa, dia memberi kuasa dan memberi kepercayaan kepada orang-orang di bawah dia untuk membuat kerja tersebut. Tapi dia tidak biarkan ataupun dia tidak abaikan. Dia satu hari ataupun di pagi hari ni, esok sebelum balik ataupun tengah hari akan tanya, macam mana progress? Okey, boleh tak report sikit? Sebab kat sana, that's why lah kat sana kita perlu sentiasa make a report. Ada buat presentation, slide presentation. So sebenarnya bekerja di bawah satu teamwork ataupun delegate part ni adalah satu benda yang sangat menarik. Sebab kita tidak akan stres, sebab semua masalah ataupun semua benda yang kita lalui secara bersama. Maknanya teamwork lah, bersama-sama. Dah delegate kerja, semua orang buat sama-sama, dan at the end of the day, keseluruhan kerja yang diarahkan itu ataupun diserahkan kepada kita selesai sebab kita bekerjasama dalam tu. Okey, kita pergi ke next lagi punya level. Makin lama makin tinggi dia punya soalan daripada saya ni sebenarnya. Kebat. Akhir sekali nanti kita akan pergi kepada too personal lah kan nanti. Sebab ni kita tengok daripada sudut budaya kerja dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat apakah sebenarnya yang Dr. Wan boleh bawa kepada universiti kita setelah join CEO faculty di Huawei International Malaysia Sdn Bhd ni, apa benda yang dah dibawa pulang? Kita pergi, kita untuk sumbangan kepada kita di situ. Tapi apa sebenarnya yang Dr. Wan bawa balik untuk menjadi kita panggil oleh-oleh lah kepada universiti kita ni? Untuk sama-sama kita di universiti ni merasai juga rahmatnya daripada program yang Dr. Wan sertai itu lah. Takkan Dr. Wan seorang saja dapat daripada situ. Betul. Mungkin boleh bagi kepada kita punya warga Uniza ni bersama-sama share dengan kita punya pengalaman tu. Saya tak adalah sampai ada rahmat itu, doktor, ataupun syafaat tu kan. Okey, apa yang boleh saya kongsikan di sini, pada waktu saya masih berada di Huawei tempoh hari, saya first step saya buat adalah saya bawa dulu kita punya pengurusan tertinggi Uniza. Pada waktu tu kita berjayalah bawa atas kerjasama Datuk VC kita, meluangkan masa bersama kita, Datuk VC, Datuk Profesor Datuk Dr. Hassan Basri, bersama dengan TNC PP kita, Prof Hafizan, menyertai kita punya rombongan ataupun lawatan sosial. Dan pada waktu itu kita memperkenalkan, bersama itu juga ada lagi 2 orang dekan yang saya kira yang terlibat, maksudnya apabila kita bercerita Huawei, dioranglah ada right person yang akan mendapat apa-apa maklumat. Yang pertama, saya juga menjemput dekan fakulti saya, Prof Saiful Bahri, dan juga dekan fakulti FIK Informatik, Dr. Nazari. Okey, Dr. Nazari datang dan kita bermusyawarah di sana, berjumpa dengan orang-orang tu, dan seolah-olah macam ada satu alumni pula, semua grad daripada UK pada waktu tu. CEO. Kita je grad daripada UKM. Saya UK juga tapi UK Malaysia. UK Malaysia. Okey. Di situ kita dapat point view, kita dapat buka minda semua pihak yang selama ini kita merasakan yang Huawei ni adalah syarikat telekomunikasi ataupun keluarkan telefon, laptop. Sebenarnya dia lebih daripada itu, more than that sebenarnya. Dia ada smart ni lah, smart untuk pertanian, smart farm, ada smart educator. Even kalau doktor nak tahu, saya ceritalah sikit. Kita pun doktor ke ataupun student-student after PKP nantilah, kita boleh pergi melawat dekat level 32 tu, CSIC. Okey, kalau saya tak silap CSIC tu, kita boleh bawa student kita, pensyarah kita. Di mana tu tempat di Huawei Jalan Tun Razak tu. Okey, di tingkat 32 tu kita boleh pergi CICC. Apa nama dia, Solution Center. Okey.
Solution Innovation Center tu, Center of Solution Innovation Center. Okay, kita boleh bawa dan kita bagi maklumat kepada pelajar kita, pada kita sendiri pun, untuk mengajar teknologi tu banyak dekat situ. Dia ada ruang ataupun ruang maklumat dan juga tempat untuk kita lihat. Salah satunya yang kalau boleh saya kongsi, suatu benda yang menarik adalah tentang security. Okey, security ni sangat penting lah. Kalau FIK memang orang ada expertise dalam security. So orang-orang yang dalam bidang dia akan jadi wow, pergi sana. Apatah lagi kita ni yang bukan bidang pergi ke sana pun kita dah macam oh my god. Macam itu kan canggihnya. Selama ni kita hanya berfikir Huawei is about the telephone, is about the laptop. That's it. Okay, no, sebenarnya dia sangat big. Sangat interesting lah sebenarnya. Saya bukannya saya tahu banyak sangat tentang Huawei, dan berdasarkan saya punya pembacaan, dia ada juga macam kita panggil PDP punya teknologi, kan, dia macam ada proses untuk pembelajaran dalam talian dan sebagainya. Ada tak benda tu? Boleh kita share sikit kalau ada? Dan untuk pengetahuan semua, satu benda yang tadi, berbalik kepada soalan yang tadi, saya tak menjawab sebenarnya soalan yang tadi tu. Okay, saya jawab balik. Saya berjaya membuat MOU di antara Huawei. bukan saya lah. I mean hasil daripada delegasi yang saya nak cerita tadi lah, delegasi daripada UNIZA, Datuk VC, DNCPP datang bersama dekan-dekan fakulti. Kita telah berjaya membawa atau membuat MOU secara atas talian. Sebab Huawei adalah satu port ataupun teknologi. So no need to come and visit. Okay, so just buat semua atau online, based on online. So kita telah menjadi sebahagian daripada mereka, daripada Huawei, dan MOU tu telah berjalan. Cuma kita daripada pihak UNIZA kita akan buat satu lawatan untuk MOU secara fizikal. Mungkin untuk report, ceremony lah, ceremony. So MOU tu adalah satu benda yang sangat besar lah bagi saya itu bawa, sebab contohnya 9 hingga 11 November ni Huawei akan mengadakan online, kursus secara online. So untuk sertifikat, untuk mendapatkan sertifikat tu, kalau orang luar, orang yang tak terlibat ataupun orang yang tidak ada perjanjian, tak ada MOU dengan Huawei, they need to pay. Okey, tak banyak. Satu kursus 2-3 ribu je. Okey, je 2-3 ribu je. Apabila je, maksudnya kalau kita pun, kalau tanya saya, 2-3 ribu je. Kita tak akan buat investment sebanyak itu. Yes, betul doktor. Kan? Jadi untuk dapat benda, betul kita mampu untuk pergi mendapatkan ilmu tu, tapi takkanlah kita nak invest. Maknanya kita dapat less ke apa? Okey, so not about the less only, doktor. Oleh kerana kita ada MOU, kita dijemput dan percuma. Apabila kita lulus online tu, kita akan dikurniakan ataupun akan diberikan sertifikat. Okey, kalau untuk pengetahuan doktor juga, sertifikat ni sangat berharga. Untuk menjadi seorang staff di Huawei itu sendiri, dia orang pun perlu mengambil dia macam qualification punya ni. So ini baru siri yang pertama, hasil daripada MOU kita yang pertama hari tu, dan kita telah pun disenaraikan. Kita pun telah disenaraikan. Dia ada 17 universiti. So hari itu kita fight untuk, saya bawa balik, jadikan UNIZA ni adalah universiti ke-18 di bawah ICT Academic. Dengan Huawei itu sendiri. So dah ada 17 universiti sebelum ni, kita adalah universiti yang ke-18. Yang universiti selain itu, universiti di dalam Malaysia ke termasuk luar negara? Program kita based on Malaysia. So semuanya universiti Malaysia, tetapi bukan sahaja universiti awam. Swasta sekali. Kita kena faham, kita kena clear, 18 tu bukan termasuk dengan kita 18 daripada 20 universiti awam. Sebenarnya universiti swasta terlebih dahulu memonopoli kedudukan mereka di carta top anugerah bintang popular tu sebenarnya, doktor. So kita adalah 18. So bagi saya ada satu pencapaian yang sangat baik, oleh kerana joint venture ataupun idea yang telah dibawa oleh Datuk VC kita pada hari itu menyebabkan kita dipilih untuk sama-sama berada di bawah satu naungan dengan Huawei sebagai salah satu universiti untuk program Asian Academic dan juga tu. So lepas ni akan ada lagi aktiviti ataupun online kursus kepada semua pensyarah dan juga student kita. Yang penting yang saya nak quote kat sini, tidak perlu berbayar. Sebab apa? Why? Sebab kita dah ada MOU. Kalau orang lain nak pergi juga kursus tu, they need to spend a lot of money. Okey, menarik tu untuk universiti kita pun ada inisiatif daripada kesejahteraan atau kemakmuran daripada program yang Dr. Wan sertai ini. Okey, Dr. Wan, kalau macam pengalaman kami dulu masa CEO fakulti yang pertama dulu, kita punya rakan-rakan di Huawei ni kadang-kadang tu mereka dibawa bukan sahaja di dalam negara, tapi dibawa pengalaman tu ke luar negara. Tapi saya rasa mungkin Dr. Wah akan jawab sebab PKP sebenarnya tak bawa.
adakah benda tu menjadi orang kata apa, satu benda yang macam kekangan ataupun satu benda yang macam dia dah jadi limitation lah untuk kita pergi jauh lagi. Sebab kalau kita lihat mereka ni dapat pergi, saya ingat saya mereka pergilah ke luar negara, especially ke China sendiri untuk pergi timba ilmu di sana, sebab Huawei ni base dia di China kan. Jadi macam Dr. Wan ada tak dapat pergi ke sana? Yalah, masa tu kan saya tak tahulah, tapi boleh cerita, boleh share dengan rakan-rakan kita. Okey, menarik juga soalan tu. Sebenarnya salah satu KPI yang perlu saya achieve berada di Huawei adalah, salah satunya adalah Seed for the Future. So Seed for the Future tu apabila kita mendapat pemenang-pemenang di kalangan pelajar, so saya menjadi person in charge lah, person in charge untuk Seed for the Future untuk tahun ni, and then pemenang-pemenang itulah akan dibawa, 10 orang pemenang akan dibawa ke China, dan saya lah orang yang pembawa ke China. Oh, okay. Sepatutnya dalam klausa sepatutnya. Takut pula kan ada COVID pula kan ada. And then apabila pertandingan tu nak dimulakan, kita dah siapkan, saya dah siapkan kertas kerja, paperwork semua, and then rubrik pemarkahan pun saya dah siapkan semua atas permintaan Vice President. Diminta rubrics as a academician, sebab pertandingan Seed for the Future tu dia more to academic. Macam Dr. Fazil cakap, Huawei tu sebenarnya ada menyumbang akademik. So atas projek yang student buat, kita akan saya dah siapkan rubrik, and then bersama dengan kawan saya itulah yang daripada UMK, Dr. Syarizal tu, kita buat. Kemudian sepatutnya seperti mana yang saya nyatakan tadi, saya lah orang yang seharusnya pergi ke China tu untuk entertain dia orang, 10 orang pemenang daripada Malaysia ni, daripada universiti Malaysia, bukan universiti awam, universiti Malaysia. Termasuklah awam dan swasta tu. Bukan maksud saya tadi bukan universiti awam saja, sebab pertandingan dia terbuka. UTP, IPT lah, IPT di Malaysia. IPT. Dan terbaru tahun ni sebenarnya kita open kepada politeknik. Why? Sebabnya politeknik sendiri pun dah menjana ataupun menghasilkan student bertaraf ijazah itu sendiri. So sepatutnya dah memang saya kena pergi ke sana, tapi oleh kerana berlakunya PKP, benda-benda yang kita sendiri pun tidak duga dan kita tak inginkan, so benda pertandingan tu terbantut, tapi dijalankan secara atas talian. So saya masih menjadi salah seorang penilai dan juga collector untuk program skill berjalan, yes, tetapi di dalam talian lah. Yes. Okey. Oh, menarik Okey, walaupun tak pergi tak apalah, maknanya secara fizikal tak pergi, tapi secara secara maya tu kita berada di itu. Ini dah peringkat international dah, saya rasa memang satu satu exposure atau pendarahan yang sungguh orang untuk kita share bersama-sama rakan-rakan kita ya. Okey, banyak lagi sebenarnya nak tanya. Kalau Dr. Wan tak keberatan lah, nanti kita akan tanya secara personal lagi macam mana kehidupan semasa berada di kita panggil rantau lah. Rantau. Kita duduk di Terengganu, kita berbeza dengan kawan-kawan kita daripada, kalau contohnya UKM, UPM, UITM ke apa ke, mereka di Lembah Kelang. Jadi kebanyakan syarikat-syarikat ni di Lembah Kelang. Jadi kalau macam universiti di Pantai Timur, macam universiti kita ni, kita mungkin ada kekangan sedikit sebab kita memerlukan ni lah, kita kena pindah, kita kena pergi, bukan pindah secara total, tapi kena pergi ke sana untuk bermastautin di sana selama 6 bulan. Jadi kalau pengalaman Dr. Wan, yang best-best je lah, kita tak payahlah cerita yang tak best, yang best-best je lah kepada penonton kita, supaya penonton kita ni rasa macam wow, okey, not bad juga. Maknanya kita pergi ni bukannya pergi sahaja, kita adalah benda yang kita ni, walaupun kita korbankan tu perkara, tapi kita sebenarnya dapat satu perkara yang lebih better daripada kita korbankan tu. Okey Dr. Wan, share. Okey, semestinya lah dalam kehidupan ini sangat mudah kita belajar ataupun mengambil daripada satu sudut yang positif. Bukan saja di Huawei itu sendiri saya tengok doktor, saya banyak pengalaman sewaktu dari segi kerja harian pun. Nak sampai daripada tempat saya tinggal ke Huawei tu, saya menaiki LRT. Okey. Dalam LRT tu pun saya banyak belajar tentang erti kemanusiaan sebenarnya doktor. Dan Huawei itu sendiri pun dah mengajar kita macam tu. Rentetan daripada cerita yang doktor tanya tu pun, nak sampai ke pejabat, ke Huawei tu pun kita dah belajar erti kemanusiaan. Kalau boleh saya kongsikan pengalaman saya, satu benda yang saya sangat kagum, saya rasa sangat hebat anak-anak yang berada di Kuala Lumpur. Bila saya berada dalam LRT, anak-anak ni yang sekolah menengah tak apalah, dia boleh survive. Sekolah rendah ni dah naik LRT doktor. Bayangkan seawal 6 pagi naik LRT, kadang-kadang budak yang kecil dah 1, 2, 3. Saya meletakkan mereka adalah anak saya.
Dia datang doktor, dia datang. Sebab apabila kita meletakkan anak kita pada keadaan macam itu, saya rasa anak saya pun tak mampu untuk survive dalam keadaan kesibukan kota, naik LRT. Kita yang orang tua ni daripada Terengganu pun menggagal-gagal doktor nak naik LRT. Bukannya kita kampung kita ada LRT. So kita belajar step by step dan sangat kagum dari segi erti kemanusiaan tu. Maksudnya saya banyak pengalaman yang sangat menyentuh perasaan lah. Saya rasa baru saya tahu dan saya nikmati apa itu maksud miskin bandar. Selama ni kita rasa kita miskin, tapi miskin kampung bukan nak cakap miskin kampung tu tak miskin, tapi miskin kampung tu sendiri kita keluar daripada rumah, kita dapat petik pucuk ubi, kita dapat makan buah-buahan tepi-tepi rumah kita. Okey, tapi kalau miskin bandar dia orang bagi saya sangat-sangat miskin dan sangat susah lah kan. Betul doktor. Satu kalau orang cakap added value yang saya belajar lah benda-benda macam itu. So sepanjang 6 bulan macam-macam sajak, macam-macam gurindam yang saya keluarkan hasil daripada apa yang saya rasa. Itu boleh dibukukan tu kata betul. tu. Okay, saya rasa memang kata apa pengalaman tu sebenarnya kalau Dr. Wan bercerita begitu, saya pun fikir begitu juga ketika saya menyertai QSR brand dulu pun saya pun sama juga berfikir begitu juga. Saya rasa benda ni memang kata apa bukan saja kita boleh muhasabah diri kita tapi kita boleh tengok bagaimana kehidupan yang berbeza. Kita di sini memang nak kata susah-susah kat sini kalau kita tengok kan, tetapi di sana lagilah dia punya kata apa kesusahan itu. Dan saya kalau Dr. Wan cerita tadi yang kata memang sedih, saya pun memang everyday kalau saya naik ni apa tu dia LRT satu lagi apa tu MRT. Saya naik MRT. Jadi MRT tu pun saya terfikir setiap kali saya naik saya akan terus tulis dalam Facebook saya satu benda macam beginilah. Kemiskinan saya akan tulis sendiri benda tu. Maknanya kita ni saya rasa benda tu memang kata apa satu benda kita observe, kita lihat ini adalah satu benda kita belajar kan. Kita pergi ke tempat lain, kita berkorban satu benda yang lain tapi kita dapat satu ilmu kata apa pengalaman yang tidak boleh kita share kepada orang lain. Saya rasa kalau pengalaman yang sama dah berlaku pada kita berdua begitu, saya fikir benda tu satu benda yang macam menarik untuk kita timba ilmu daripada kehidupan. Baik Dr. Wan, bila Dr. Wan dah berada kat sana bersama-sama dengan ialah kita berada kat sana selama 6 bulan, kita baliklah kadang-kadang tu hari Jumaat Sabtu kataupun every weekend balik kan. Biasa tu memang kalau saya dulu saya memang kapal terbang tu pramugari pramugara tu dah kenal kita lah satu kapal terbang tu. Rasa saya terfikir macam kan kita naik kapal terbang hari-hari setiap hujung minggu. Jadi benda tu memang satu pengorbanan yang sangat sangat kita beri full komitmen untuk itu. Dan apabila kita dah merasa itu semua, apa yang menyebabkan jati diri kita tu yang Dr. Wan boleh share dengan penonton, boleh kita sebelum ni kita melalui itu secara kita berkeluarga sebagainya, lain dulu tak berkeluarga boleh kita begitu, tapi sekarang ni macam mana Dr. Wan boleh share dengan penonton? Adakah ini satu benda kehidupan yang normal yang bagus untuk siapa yang berjarak jauh duduk itu, ataupun satu benda yang macam yes, if we want to achieve better kan dalam kehidupan kita, nak dapat satu benda yang lebih better, kita kena melalui itu. Betul kan? Menarik dan mencabar soalan tu. Okey, untuk pengetahuan doktor juga, selepas saja saya diijab kabulkan, kahwin, saya tidak pernah. Tahun bila? 2006. Okey. Saya tidak pernah berpisah dengan isteri saya. Saya tak duduk jauh lah. Tak pernah istilah PJJ bagi saya adalah pendidikan jarak jauh je. Tidak ada perhubungan jarak jauh. Okay. So bagi saya ada satu benda yang kental. Tapi saya alhamdulillah saya dikurniakan seorang isteri yang sangat faham dan dia sangat support saya. Dia antara orang yang push saya pergi. You need to go. Betul. You must go, dia kata. Okey, tak apa. Yang hal rumah dia boleh settlekan untuk 6 bulan. Sekejap je tidur bangun dah habis 6 bulan. Tapi betul. Rahmat Allah tu banyak sebenarnya. Okey, kita jangan terlalu berfikir bila nak pergi macam mana anak kita nak sekolah, wife kita boleh tu ke. Sebenarnya wife kita pun dia boleh survive sebenarnya kalau kita tak ada. Okey, so kita kena beri kepercayaan. Macam tadi delegate. Berbalik kepada delegate. So kita dah boleh apply benda tu sebenarnya. Okey, so perhubungan tu bagi saya adalah sangat sukar dan kental lah. Kita kena lalui dengan tabah dan sabar. Okey, tapi oleh kerana sekarang musim pada zaman sekarang atau teknologi sekarang banyak, kita boleh WhatsApp, video call. Kalau bandingkan kalau kita letakkan diri kita hidup pada zaman 60 atau 70-an dulu. Just telefon boleh dengar suara je. Sekarang kita boleh video call, boleh chatting, boleh macam-macam benda kita boleh buat. Okey, so tidak menjadi masalah apabila kita
berhadapan dengan situasi macam ini, seperti ini, cuma kita perlu kental dan kita perlu percaya bahawa kita ada kekuatan tersendiri dan support daripada orang-orang sekeliling kita. So sekarang pun saya belajar. Waktu 6 bulan tu pun saya belajar, doktor, ini agaknya apa yang dirasa oleh suami isteri yang berada berjauhan. Okey, banyak dah kita berceloteh, bersembang ataupun sharing untuk sharing session ni doktor. Kita dah sampai sebenarnya ke penghujung kita punya program, cuma sebelum kita ke penghujung tu kita nak buat sedikit kesimpulan dia. Program CEO Faculty ini sebenarnya apakah sebenarnya yang mampu untuk membantu universiti kita untuk kita pergi jauh ke hadapan, memandangkan Niza pun dah kita dah di persada 40 tahun. Yeah. Jadi bagaimana sebenarnya program CEO ini menjadi batu loncatan untuk kita sebagai pensyarah muda. Saya sebenarnya dah lebih melepasi pada pensyarah muda ni. Pada waktu tu. Pada waktu tu pensyarah muda, sekarang ni muda sahaja. Dulu muda-muda. Okey, jadi macam mana doktor kita nak pastikan program ini sebagai salah satu penyebab lonjakan universiti kita ni lebih ke hadapan, mana kita dah 40 tahun di persada pendidikan tinggi ni. Doktor boleh sharekan sebelum kita buat konklusi untuk program pertama. Okey, di kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan untuk sama-sama memujuk ataupun memberitahu kepada semua pensyarah-pensyarah yang berada di luar sana, terutamanya di Uniza itu sendiri, peluang inilah peluang yang terbaik untuk kita menonjolkan diri kita ataupun kita nak memperdagangkan diri kita di dunia luar. Macam kata kita menjual diri kita, menjual dalam konsep bisnes yang positif. Okey, so kita perdagangkan diri kita, kita berjumpa dengan orang luar, kita tidak berada di dalam kepompong ataupun di dalam geng-geng fakulti kita saja. So this is a best platform untuk kita untuk terus maju melangkah ke depan. Sebab kalau kita tengok kehadiran program ataupun misi utama, objektif utama program CEO itu sendiri pun sebenarnya adalah untuk melatih, train seorang pemimpin gayanya seperti seorang CEO. Bukan sahaja CEO, kita dah biasa tengok pemimpin kita di peringkat universiti, contohnya Datuk VC kita atau Datuk VC mana-mana as a academician VC. So sekarang kita dapat satu pengalaman baru menjadi seorang leader as a CEO sebuah syarikat. So banyak kita belajar dari segi sudut-sudut kepimpinan yang sangat ketara yang perlu kita ambil, kita dapat, dan kesempatan ini juga saya kalaulah direzekikan ada peluang lagi tahun hadapan program ni masih berjalan, sama-samalah kita ramai-ramai kita pergi dengan niat untuk mendapat pengalaman dan juga macam mana nak build your character as a leader. Baik, saya rasa kita ada sikit lagi waktu untuk kita bersama-sama dengan Dr. Wan ni. Saya akan korek lagi untuk sebelum kita buat konklusi daripada program ni. Saya nampak Dr. Wan pun dah banyak berbincang tentang memberi semangat kepada pensyarah-pensyarah muda kita untuk join program ni. Saya fikir mereka pun mungkin dah ada clear picture tentang program ni. Satu yang saya nak Dr. Wan share juga pada kita, bagaimana networking dengan universiti-universiti lain bila kita join program CEO Faculty ni. Okey. Saya suka soalan tu, Doktor. Menarik. Sebab hasil daripada, kita tak nampak kan benda yang selepas itu. Hasil daripada rentetan program 6 bulan tu, saya telah balik ni, saya telah menghasilkan 5 paper, 1 ISI dan 4 Scopus bersama dengan kawan saya UMK, CEO daripada fellow UMK tu, Dr. Syarizal, bersama juga dengan Dr. Natasha daripada Unimap, bersama juga dengan daripada UMS. So nampak tak, benda tu kita bukan saja belajar daripada hasil daripada motif kita daripada segi kepimpinan, kita juga boleh integrate dari segi dalam bentuk grant untuk akademik dan juga publication itu sendiri. So boleh dikatakan keluar daripada program ni, habis daripada program ni dah jadi alumni lah sebenarnya, Doktor kan. Dah jadi alumni ni, declare diri sendiri alumni. Okey. Dah jadi alumni ni. Alumni ya. Sebab senior tak declare lagi, jadi kita declare diri sendiri. Kita dah declare. Okey, so alhamdulillah kita nampak baru balik dalam bulan 8. Ini 8, 9, 10, 11. 3 bulan kita dah ada 4 paper, 4 Scopus dan 1 ISI yang kita dah pun publish. Okey. Jadi benda ni networking tu lebih kan. Betul. Sebab kita kat sini pun kalau kita duduk
kita ada penulisan jurnal dan sebagainya, tapi kalau kita bersama dengan ini dia lebih lagi diversity dia punya tu, apa kata apa, networking tu lagi besar. Jadi saya nampak Dr. Wan dah grab that opportunity tu ya, untuk mengembangkan networking keluar sana. Okey, saya rasa kita dah sampai penghujung ni. Kita nak Dr. Wan buat sedikit konklusi ataupun secara rumusannya, apakah sebenarnya program CEO Faculty ini di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, dan bagaimana ia mampu untuk dikembang lebarkan lagi, dikembang luaskan lagi kepada keseluruhan warga kampus kita, terutamanya pensyarah muda. Silakan Tuan. Okey. Program ini sangat menarik dan ianya perlu dihadiri oleh semua yang merasakan dirinya muda. Okey, merasakan dirinya muda di bawah skop 40 tahun ke bawah sebenarnya. So, apa yang saya boleh simpulkan daripada program ini ada 3 perkara, iaitu recipe of excellence di mana saya belajar di Huawei. Yang pertama, kalau boleh saya nyatakan, leadership. This is about the leadership. Macam mana you build your character as a leadership and characteristic of the strong leader as a manager. You need to know leadership, leader and a manager, this is a different type. Dia ada ciri-ciri masing-masing. Okey, dan yang kedua, apa yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan pada petang ini, communication. Apabila you have a good communication, you can delegate, you can separate and you can divide and rules kerja task dengan sebaik mungkin. Okey, so pentingnya the power of the communication. So yang ketiga adalah teamwork. Apa yang saya dapat lihat daripada ni, teamwork daripada bukan saja diberi Huawei itu sendiri, saya lihat daripada permulaan program CEO itu, daripada awal sehinggalah akhir, waktu kita berenang-renang di Concord itu, di camp itu semua, di aktiviti kumpulan, kita mempunyai satu teamwork yang sangat kuat. Dan pada waktu itulah perangai, watak-watak sebenar kita dikeluarkan. Kadang-kadang childish, kadang-kadang very manly, semua dah dikeluarkan sebenarnya, very ayah-ayah, very abang-abang, semua ada pada waktu itu. So teamwork inilah yang variasi yang ada dalam teamwork itulah menyebabkan kita semakin kuat sebenarnya, Doktor. Okey, terima kasih Dr. Wan. Kita pun dah sampai ke penghujung kita punya program pada petang ini. Saya mengucapkan mewakili daripada Pakat, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Wan kerana sudi untuk berkongsi pandangan, pengalaman serta beberapa pandangan juga kepada kita warga kampus Universiti Sultan Zainuddin Abidin. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pakat kerana menjemput kami berdua untuk menerangkan tentang program CEO Faculty di bawah inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, untuk kita bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah muda daripada universiti kita untuk join ataupun mengikuti program ini pada masa akan datang. Okey, saya pun rasa program kita dah sampai ke penghujungnya. Saya Muhammad Fazil bin Ahmad, moderator pada petang ini, mengucapkan kepada semua salam hormat, salam penuh ceria dan penuhkan minda anda dengan pelbagai ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.